Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui proses pembentukan kabinet kali ini bukan mudah kerana konsep kerajaan perpaduan itu melibatkan banyak parti politik di bawahnya. Ahli Parlimen Tambun itu berkata, setakat ini beliau masih dalam proses mendengar pandangan daripada semua pihak berkaitan dan akan memutuskannya sesegera mungkin. Menurut pengurusi Pakatan Harapan PH itu lagi, proses itu mungkin berbeza dengan kerajaan terdahulu yang tidak begitu memikirkan saiz kabinet sehingga jumlahnya boleh menjadi ramai. Seperti mana saya sebut, proses wujudkan kabinet tidak seperti biasa. Kerajaan perpaduan ini melibatkan banyak parti. Sebelum buat keputusan, saya mesti mendengar semua pandangan dan kemudian masalahnya kerana jumlah kabinet akan diperkecilkan. Kalau kerajaan dulu dia masuk sajalah 50, 60 atau 70 orang. Kalau tak cukup lagi jadikan sebagai duta khas. Tak cukup lagi jadikan sebagai penasihat khas. Saya tak sanggup buat begitu, katanya lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas selesai mempengerusikan mesyuarat PH di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat PKR di sini hari ini. Ditanya mengenai pandangan bahawa mereka yang mempunyai kes mahkamah tidak wajar disertakan dalam kabinet, Anwar berkata beliau menghormati pandangan itu. Itu pandangan semua. Kita ambil kira dalam perbincangan. Tetapi seperti mana kita tahu, dari segi undang-undang hanya setelah ada hukuman. Jadi yang lain itu akan diberi pertimbangan, katanya lagi. Dalam pada itu Anwar berkata, beliau mengambil maklum pandangan pihak tertentu termasuk ahli Parlimen Bukit Gelugor, Ram Kapal Singh bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan memandangkan beliau mempunyai majoriti melebihi 2/3 daripada merangkumi pelbagai parti politik termasuk di Sabah dan Sarawak. Namun beliau berpendapat keabsahan terhadap beliau selaku Perdana Menteri akan terus dilakukan pada 19 Disember ini, termasuk untuk mendapatkan kepercayaan dari sudut persepsi politik. Ya benar, Ram Karpal guna isu pentafsiran perlembagaan kerana majoriti jelas. Tetapi saya juga bincang tadi dan kita punya pandangan bukan saja soal perlembagaan, tapi saya fikir keabsahan itu juga dari segi persepsi politik. Jadi kita akan teruskan dengan undi percaya pada 19 hari bulan Disember ini, kata Anwar lagi.